Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni, marilah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati apabila tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan surau ini. Seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan dan peluang untuk menyambung semula perbincangan kita dalam kitab Permata Ilmu Tauhid ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita dalam tajuk yang ke-20, amalan-amalan yang menjadi rukun Islam serta perbahasannya. Ya tuan-tuan, sebahagian daripada tajuk ini telah mukaddimahnya telah kita ikuti. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung di halaman 91. Sebelum itu kita baca bait syair yang ada ini. Misalu hadzal hajj was salatu kazas siyamu fadri waz zakatu. Maksudnya, seumpama amalan ini adalah haji dan solat, demikian juga puasa dan zakat, maka ketahuilah. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala Di dalam persoalan yang berkaitan dengan syahadah telah dibahaskan sebelum ini
maka baki rukun Islam itu dari rukun Islam yang kedua sampailah yang kelima dibahaskan dalam bait syair ini untuk menjadi bahan perbahasan untuk dijadikan renungan dan amalan kepada kita bersama. Walaupun dalam susunan bait syair ini mendahulukan haji, tidak mendahulukan solat, bukanlah membawa maksud pengarang mengutamakan haji sebagai perkara yang terutama mengatasi solat. Tidak bermaksud begitu. Sebaliknya, perbahasan solat tetap antara yang diberi keutamaan, sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salah imanuddin. Sembahyang itu tiang agama. Kenapa dimulakan dulu dengan al-hajj? Ini terikat dengan tata cara dalam membina syair dalam perbahasan ilmu arud, maka ia mengikut uslub. Kalau kita lah dalam soal kita membina pantun, ada rukun ataupun syarat-syarat pantun yang berkualiti. Begitulah bagi syair Arab juga memiliki perbahasan ilmunya untuk menjadikan sesuatu syair itu berkualiti. Itu saja faktor kenapa dia mendahulukan, pengarang mendahulukan pernyataan al-hajj berbanding as-salah. Ya tuan-tuan dan Allah, kita terus sambung di halaman 91 itu. Kata Syekh Shubra Milsi hafizahullah, pernah ditanya mengenai ucapan seseorang kepada yang belum menunaikan haji dengan memanggilnya wahai haji fulan, kan hendak memuliakannya, mengagungkannya, maka adakah boleh, haramkah ataupun tidak? Maka Syekh Subra Milsi menegaskan bahawa jawapannya, apabila saja-saja nak memanggil seseorang dengan panggilan haji sedangkan dia belum menunaikan haji, tujuannya nak memberi kemuliaan untuk menggambarkan dia seumpama orang yang telah menunaikan haji, sesuatu perkara yang tak dibenarkan disebut namanya dengan didahulukan dengan panggilan haji itu sebagai hukum yang dikatakan haram. Kerana apa? Kerana ia adalah satu pembohongan, pendustaan. Namun jika ia membawa maksud secara bahasanya untuk menggambarkan orang yang dimuliakan itu sebagai orang yang suka mengerjakan solat di masjid, maka dia pun nak menggambarkan kaki masjid ni sebagai dipanggil haji, sebagai orang lebay haji, sebagai gambaran kaki masjid. Kalau itu yang dimaksudkan secara bahasanya, dibenarkan. Jika ia membawa maksud untuk memberikan kemuliaan sebagai orang yang telah sampai ke tanah haram mengerjakan haji sedangkan belum lagi ia menunaikan perkara tersebut, ia tidak dibenar, tidak dibolehkan. Itu tuan dan Allah, ini soal memberi gelaran. Kalaulah kita minta supaya kita dipanggil dengan panggilan itu sebagai satu status, yang kita ini telah menunaikan haji, dah berkorban harta sebanyak 20,000 ke 15,000 ke 30,000 ke 100,000 ke untuk menunaikan haji, supaya orang panggil dengan panggilan itu, juga adalah sesuatu perkara yang tak wajar untuk seseorang itu paksa ataupun meminta orang memanggilnya dengan gelaran yang berkaitan. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, kalaulah gelaran haji itu perlu diberi selepas seseorang menunaikannya dan memaksa orang memanggilnya dengan panggilan tersebut, sepatutnya orang yang lebih layak untuk dipanggil haji adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah tidak ada hadis yang menyatakan Rasulullah minta di kalangan umat dan sahabatnya memanggil baginda dengan Haji Muhammad bin Abdullah. Tak ada. Begitulah Sayyidina Abu Bakar, begitulah Sayyidina Umar, begitulah Sayyidina Uthman, begitulah Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat besar yang lain yang termasuk menunaikan ibadah haji. Tak pernah di kalangan sahabat yang besar meminta atau memaksa orang menggelarkannya, memanggilnya dengan sebutan berkenaan. Oleh itu tuan-tuan, kita berdoalah
kalau kita telah pun menunaikan perkara tersebut, kalau orang tak panggil pun, kita berdoa, ya Allah, jagalah hati ini, jangan sampai ada perasaan, ish, orang ni tak hormat sungguh, aku dah pergi haji, banyak duit aku habis, panggil haji pun tak. Jangan kita mengharapkan panggilan manusia atas title haji itu. Yang penting kita nakkan pengiktirafan dari Allah. Apabila haji itu dah mabrur di sisi Allah, diterima di sisi Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita termasuk orang-orang yang Allah redai dan kita meredai Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya tuan-tuan, beralih kepada solat pula. Mengenai solat, maka maknanya menurut bahasa adalah semata-mata ad-du'a. Jadi solat itu juga dikatakan sebagai ad-du'a, sesuatu pengharapan sebagai seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam solat itu dia merayu, dia meminta, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, antaranya minta Allah mengampunkan dosa-dosa yang ada. Ini antara sebagai tanda perhambaan. Sebab tu dengan mendirikan solat, kita menjadi tanda orang yang benar-benar menunjukkan kehambaan kepada Maha Pencipta, Khalik, Allah Azza wa Jalla. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solat dimaksudkan, dimaknakan dengan doa. Solat dimaksudkan sebagai ibadat khusus, tanda perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sudut bahasanya, ya, yang disepakati di kalangan para ulama. Ada juga yang mengatakan bahawa doa terhadap sesuatu kebaikan dengan mendirikan solat tadi. Sedangkan menurut syaraknya, dari sudut perbahasan ilmu syaraknya, solat itu adalah aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbiri muhtamatun bitaslimi bisyaraiti mahsusah. Maksudnya beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itulah maksud salat dari sudut syarak. Sesuatu amalan, sesuatu pengucapan yang dilakukan oleh seseorang hamba bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat memenuhi syarat-syarat sah salat tersebut. Antara salat sah salat tersebut mesti bersih daripada najis. Diri, tempat mesti memenuhi rukun, rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Wajib dipatuhi, wajib dipenuhi dengan sempurna. Barulah sesuatu ibadat yang dikatakan mendirikan solat tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita hanya menyatakan definisi solat ini sesuatu amalan yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, tanpa ditambah dengan syarat-syarat yang khusus yang wajib dipenuhi. Jika menterjemahkan ataupun memberi definisi, solat itu bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, ini sangat-sangat berbahaya. Kerana saya pernah menemui seseorang, apabila ditanya pada kita, Ustaz dah solat zuhur dah? Saya pun jawab, Alhamdulillah. Waktu tu sama-sama mengajarlah di sekolah harian. Ustaz dah solat dah? Zuhur dah solat? Alhamdulillah, solat dah. Maka dia pun kata,
Saya pun dah solat dah, Ustaz. Saya tanya, bila? Sebab di surau tak nampak. Bila solat? Dia jawab, tadi dalam kelas. Dalam kelas? Solat namanya macam mana? Bukankah solat itu mula dengan salam, mula dengan takbir, berakhir dengan salam? Jadi apabila dia masuk dalam kelas, waktu azan zuhur dah berlaku, dia masuk dalam kelas mengajar, ni guru akademik, ya. Dia pun bukan ucap kepada muridnya dengan Assalamualaikum. Dia mulakan ucapan kepada muridnya Allahu Akbar. Lepas tu dia pun mengajarlah subjek yang dia mengajar. Mengajar. Dah loceng berbunyi, tamatlah waktu dia mengajar. Dia pun ucap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar. Maka dia memahami solat itu sebagai sesuatu amalan yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Itulah yang dikatakan solat. Adalah sesuatu perbuatan penghinaan. Solat bukan seperti yang dipahami seperti itu. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku mendirikan solat. Jadi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat, sebelum solat berwuduk terlebih dahulu. Sebelum solat pastikan dah masuk waktunya. Sebelum solat pastikan tempatnya bersih. Sebelum solat menghadap arah kiblat yang betul. Sebelum solat dalam keadaan bersedia untuk mendirikan solat. Dan barulah dimulai dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, di sana kena berserta dengan niat mendirikan solat. Kalau zuhur secara berjamaah 4 rakaat sebagai imam ataupun makmum, kena jelas. Zuhur yang ditunaikan 4 rakaat secara berjamaah. Begitulah seterusnya. Ya tuan hati Allah Subhanahu wa taala, barulah sesuatu solat yang didirikan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah perlu dibaca dengan sempurna, makhrajnya, tajwidnya kena diberikan hak kepada setiap huruf itu yang dengan betul. Contoh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Panjang kalimah itu pada Allah, bukan pada hu atau pada bar. Bukan. Yang kena panjang dibenarkan matnya pada kalimah jalalah itu Allahu Akbar. Kalau baca Allahu Akbar, tak sah salat. Atau baca Allahu Akbar, tak sah salat. Kerana bacaan takbir tidak memenuhi syarat sah takbir itu dilafazkan. Begitulah Fatihahnya. Yang wajib diberikan hak kepada setiap huruf yang ada. Contoh kalau sabdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena sebut dengan jelas. Iyyaka. Jangan baca iyyaka. Tak sah bacaan Fatihah, menyebabkan tak sah juga solat seseorang. Begitulah pada tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sabdunya kena sebut. Tak boleh at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tanpa diberi hak sabdu. Tak sah sebutan tahiyat, maka tak sahlah juga solat seseorang. Begitulah dalam menyebut asyhadu an la ilaha illallah, bukan sebut asyhadu alla atau ashadu alla, bukan huruf shin. Itu jadi huruf tha atau huruf sin. Kena sebut yang tebal, asyhadu. Baru hak huruf itu
jelas. Begitulah ketika mengucapkan kalimah salam, jangan kita paling kepala dulu, Assalamualaikum warahmatullah. Kena sebut dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena paling kurang Assalamualaikum, muka masih menghadap ke arah kiblat. Barulah warahmatullah boleh memalingkan ke arah kanan. Bukan paling dulu Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Karena ada juga yang melakukan kepaling dulu, paling kepala dulu, baru sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuan, itu secara ringkas penuhi syarat yang dikatakan bisyarti mahsusah, dengan syarat-syarat yang dikhusus, yang ditentukan. Jadi untuk lebih jelas, kenalah berada di dalam perbahasan ilmu fiqh, bagaimana dalam keadaan mendirikan solat. Beradalah kita dalam mana-mana kursus ataupun pengajian yang berkaitan dengan tahsinus solat, memperelok, memperbaiki, menjadikan kualiti solat kita semakin baik apabila kita mempelajari tentang hal ehwal yang berkaitan dengan secara khusus mendirikan ibadat solat berkenaan. Ya tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala lafaz solat diambil dari perkataan al-waslu, maksudnya hubungan. Solat itu hubungan antara hamba dengan Maha Pencipta, kerana ia merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Sebab itulah juga solat itu disebut sebagai al-waslu, satu hubungan secara khusus seorang hamba dengan Maha Pencipta. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru lakukanlah ibadat solat itu dengan cara yang betul, yang sempurna. Jangan dipandang remeh, kecil atau dilakun-lakunkan ibadat solat. Sebab itu sepakat di kalangan para ulama menegaskan, solat tak boleh nak dijadikan lakunan. Sepakat di kalangan para ulama, solat jika dilakunkan jadi haram, termasuk di dalam mempersenda. Jadi habis tu Ustaz, macam mana kalau nak tunjukkan sesuatu adegan seseorang tu solat? Cukup duduk di tikar sejadah, dia berdoa, contoh berdoa yang pasangan dalam lakunan itu mengaminkan doa. Orang faham, dia lepas mendirikan solat. Bukannya lakunkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ambil sebahagian ni Fatihah, lepas tu pergi ke yang lain untuk nak gambarkan orang tu solat berjamaah dalam keluarganya. Tidak boleh dijadikan sesuatu lakunan kepada sesuatu ibadat yang khusus untuk menandakan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, ia juga kadang-kadang diambil dari lafaz Sallaitul 'uda bin nar. Maksudnya, aku luruskan kayu itu dengan api. Kerana memang solat itu nak meluruskan hamba atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mencegahnya dari menyalahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang solat tu tujuannya apa? Nak membetulkan, nak meluruskan i'tiqad, nak meluruskan niat, nak meluruskan tanda perhambaan, nak betul-betul melakukan penyerahan diri dan nak benar-benar meletakkan kebesaran, keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru dikatakan sebagai membetulkan diri dengan cara melaksanakan ibadat solat. Sebab tu dalam ibadat solat kena ada tamak-ninah, tertib. Bukan asal dirikan solat tanpa dijaga ketertibannya. Ya,
Kena jaga tomak ninahnya. Dalam keadaan tertib itu kena dijaga. Yang menjadikan solat seseorang itu sama ada akan diterima atau sebaliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itulah antara rahsia besar Allah Subhanahu wa taala mewajibkan solat kepada seseorang hamba untuk menjadikan dirinya memiliki benteng kekuatan, kubu untuk mempertahankan dirinya dari terjebak ataupun terpengaruh kepada benda-benda keji dan mungkar. Apabila dia dapat mengerjakan dengan cara yang sempurna, insya-Allah solat itu akhirnya mampu menjadi benteng yang kukuh untuk dia meninggalkan benda-benda keji dan mungkar. Sebagaimana ada diriwayatkan seorang pemuda Ansar selalu melaksanakan solat 5 waktu bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia tetap juga mengerjakan perbuatan-perbuatan keji. Maka disampaikannya hal ehwal pemuda itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, inna salatahu satanhahu yauman ma. Mudah-mudahan solatnya nanti akan mencegah diri dia dari benda-benda keji satu hari nanti. Yauman ma ini tak tertentu. Adakah sebulan, setahun, 10 tahun? Tak pasti. Tidak ada tertentu tempoh masanya. Tapi keyakinan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan kepada kita, solat itu pasti mampu mencegah seseorang dari perkara keji dan mungkar. Kalau dia masih lagi buat benda-benda keji, suruh solat, teruskan dia solat, teruskan solat. Yang mudah-mudahan ada di antara solat yang dia dirikan itu, jika diterima oleh Allah, maka pada saat dan ketika itu akan terdatang, akan tercetus, akan lahirlah dalam dirinya perasaan membenci benda-benda keji dan mungkar. Itu antara jaminan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kalau anak-anak kita remaja datang ke surau, masih lagi bermain-main contoh, jangan kita herdik. Kamu ni nak solat ke nak bergurau? Contoh. Kalau nak bergurau, baliklah, jangan datang ke surau. Jangan. Ia pada saat dia bergurau, dia belum lagi belum menghayati tentang solatnya. Tapi berilah ruang untuk dia mendirikan solat. Mungkin waktu dia bergurau itu umur 14 tahun. Mungkin setelah umur 18 tahun, 19 tahun, baru dia ada memiliki perasaan kesedaran dalam solat. Dia jaga sungguh-sungguh untuk mendirikan solat itu dengan cara yang sempurna. Sungguh tuan-tuan, ada seorang sahabat saya, apabila dia bertanya kepada remaja-remaja yang melepak di pasar raya, dia bertanya, anak-anak, kenapa suka sangat melepak di pasar raya ni? Kenapa tak pergi ke masjid? Apa jawapan anak-anak remaja? Kami duduk sini pakcik, tak ada siapa memarah kami. Enjoy kami. Tapi kalau kami pergi ke masjid, ada je orang tegur. Itu tak kena, ini tak kena. Nak menunjukkan, jiwa dia masih lagi tak boleh menerima sesuatu. Kena kebijaksanaan orang yang dewasa, macam mana nak tackle orang-orang yang seperti ini. Ya tuan-tuan, hati Allah, sungguh saya pernah tegur seorang jawatankuasa, budak umur 7 tahun, 8 tahun, nak buat saf, masih lagi berlari-lari, dia tengking, siapa bapa engkau? Saya kata, Haji, tak betul tu Ji, budak lagi. Dia pun kata, saya bekal askar ustaz, saya tak boleh tengok orang main-main macam ni. Haji ni budak umur 7-8 tahun, bukan orang tua. Akhirnya dia yang tak ke masjid pula.
kita beritahu dia biar berhikmah, akhirnya dia pula yang tak pergi. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan apa yang saya sebut, bukan nak menyalahkan sesiapa tuan, cuma nak sebut kita dalam nak membina generasi bil hikmah. Barangkali kita kena renung waktu kita zaman budak dulu macam mana kita. Sebelum kita nak menengking anak-anak, kita renung diri kita bila kita kenal masjid, bila kita kenal surau. Waktu bilakah kita mula datang ke masjid, ke surau? Kalau waktu kanak-kanak, adakah kita memang duduk terus ke tempat yang ada tanpa berbual, tanpa bergurau? Hebat sangat kalau kita zaman kanak-kanak dah sebegitu rupa. Lazimnya watak kanak-kanak ada bergurau. Cuma ada di kalangan kanak-kanak yang mudah menerima teguran dan dia mudah dibentuk. Ada yang berkali-kali, bertahun masih lagi tak berubah. Yang tu tuan-tuan perlu kesabaran tinggi lah. Yang penting kita mengharapkan inilah bakal generasi kita yang akan mewarisi kita. Sungguh tuan-tuan, saya di kawasan Kelang ni lah, saya tak nak sebut surau mana. Dulu tahun awal 90-an, pertengahan 90-an, subhanallah, itulah antara surau yang paling akan menjadi kegemaran masyarakat sekitar Kelang ke Shah Alam untuk datang ke surau tu nak mendengar kuliah. Memang melempah ruah luar surau. Tapi sekarang ni tuan-tuan, jemaah yang ada setelah lebih 25 tahun berlalu lebih kurang, hanya tinggal 5 orang, tak sampai 10 orang. Itu orang-orang pun dah di kalangan 75 tahun ke atas. Generasi muda dah tak ada. Maknanya kalau ditakdirkan yang ni meninggal dunia, maknanya surau tu wallahu a'lam. Ada tak lagi yang akan imarahkan atau tidak, Allahu a'lam. Ya, saya dah pesan 20 tahun yang lalu, bawalah anak, bawalah cucu, tapi masing-masing menggunakan pendekatan yang ada. Ya, setelah 25 tahun anak-anak dah jauh daripada masjid dan surau, cucu pun dah mungkin dah dewasa sekarang, dah jauh daripada masjid dan surau. Sekarang baru sebut, Ustaz, lepas kami mati nanti tak tahulah Ustaz surau ni macam mana. Saya pulangkan baku buah keras. Bukankah saya dah sebut 25 tahun yang lalu? Kita bagi ruang untuk azan terlebih dahulu.
Ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi yang kita bina apabila kita mengajak mereka ke masjid, ke surau, mudah-mudahan inilah generasi yang akan menyambung perjuangan umat Islam terdahulu untuk terus mengimarahkan masjid dan surau pada masa-masa yang kehadapan. Ya tuan-tuan, daripada hadis yang telah pun disebutkan tadi, dikatakan pemuda Ansar itu akhirnya berubah menjadi orang yang bertaubat. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdaannya, alam akul lakum inna salatahu satanhahu yauman ma. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bukankah telah aku katakan kepada kamu bahawa solat itu nanti akan mencegahnya dari melakukan perkara-perkara keburukan, kemaksiatan pada satu hari yang tertentu akan datang. Jadi bimbanglah apa yang disebutkan oleh baginda akhirnya menjadi kenyataan. Perlu diketahui bahawa solat itu difardukan 1 tahun sebelum hijrah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahawa tak pernah difardukan atas Nabi SAW satu solat pun sebelum hijrah. Itulah antara pendapat yang kuat. Sebab tu ada yang bertanya tentang bagaimana ketika Rasul SAW berlindung 3 hari di dalam Gua Thur bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalaulah ibadat solat dah pun difardukan secara wajib selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, maka bagaimana cara solat berjamaah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dalam Gua Thur? Jadi apa yang ditegaskan oleh pengarang ini terjawablah, antaranya solat belum menjadi kefarduan sebelum berlakunya peristiwa Hijratul Rasul. Cuma ibarat-ibarat solat yang didirikan sebelah malam sebagai suatu perkara amalan khusus baginda sebelum solat menjadi kewajipan ke atas baginda dan umatnya sehari semalam 5 waktu. Ini pendapat yang kuat nak menyatakan bahawa, jadi jangan kita duk pening-pening kepala macam mana Rasulullah dalam Gua Thur itu ya, solat berjamaah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Bukan untuk kita nak mencari sesuatu yang sehingga akhirnya membebankan fikiran kita sendiri. Yang penting buatlah sesuatu yang telah jelas ketika Rasulullah berada di Madinah, bagaimana amal ibadat solat secara sempurna berjamaah dilakukan. Ketika bermusafir yang sempurna, bagaimana cara solat jamak, takdim atau takhir secara qasar dilakukan.
Maka yang itu lihatlah sesuatu perkara yang lebih jelas. Jangan sampai kita nak mencari-cari macam mana sesuatu benda yang tidak ada sesuatu penyaluran maklumat yang jelas, sengaja-sengaja pula untuk kita nak congkil, nak tahu, nak cari. Yang penting ibarat solat tu yang jelasnya lima waktu tu yang menjadi kewajipan, tunaikanlah. Manakala dalam peristiwa-peristiwa nadir jarang berlaku, bukan itu yang menjadi sesuatu keutamaan. Ya. Sebab tu dalam hal-hal yang nadir ni, yang jarang-jarang berlaku, seperti solat waktu dalam medan peperangan, kena belajar. Mungkin akan datang apabila terjadi rusuhan, terjadi peperangan, yang kita pelajari itu bermanfaat waktu berlari pun kita solat ketika dalam medan peperangan. Tapi kalau dalam keadaan aman nak solat berlari, batal. Untuk kaedah mendirikan solat dalam medan peperangan, yang itu satu keistimewaan, kelonggaran yang Allah beri. Apabila kita selepas mengangkat takbiratul ihram sebagai contoh, tiba-tiba serangan berlaku, kita berlari. Sambil berlari itulah baca Fatihah, sambil berlarilah niatkan itu kita rukuk, begitulah seterusnya sampailah kepada salam. Ya, itulah nak katakan mudahnya sesuatu yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan-tuan, pendapat lain mengatakan bahawa solat yang wajib atas Nabi sebelum hijrah adalah 2 rakaat pada hari dan 2 rakaat pada petang hari, kemudian difardukan solat 5 waktu pada malam Isra. Ini pendapat yang menyatakan keadaan berkenaan. Cuma kalau kita baca dalam kitab sejarah, dalam kitab sirah pun tidak ada penjelasan secara khusus Nabi arahkan sahabat solat berjamaah di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai contoh. Bukankah rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam? Bukankah juga ada di antara sahabat seperti Sayyidina Umar, setelah dia Islam, dia pergi menuju ke Masjidil Haram dengan meninggikan suara, dengan melafazkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga sangat pembacaan saya tidak ada penjelasan yang jelas berkaitan dengan arahan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Siapa-siapa yang berani untuk dirikan solat di Masjidil Haram, sekarang pergilah Masjidil Haram, dirikan solat di situ. Sakat pembacaan saya pun saya tak temui penyataan itu. Ya, oleh itu ya tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kalau kita nak buat kajian, nak menyemak lebih banyak buku, sila. Tapi cukuplah bagi kita memadai kefarduan solat yang sempurna yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ditegaskan oleh saya, oleh imam-imam yang mu'tabar 4 mazhab. Maka patuhilah, ikutilah kaedah-kaedah itu untuk lebih sempurna solat kita. Termasuklah cara mendirikan solat secara muafiq, mengikut imam, takbiratul ihram, bersama-sama imam waktu Fatihah, macam mana kaedahnya. Atau mendirikan solat sebagai masbuk yang tertinggal Fatihah dengan imam, atau imam ketika nak rukuk kita baru angkat takbiratul ihram. Cara bagaimana nak menyempurnakan bilangan rakaat yang sempat dengan imam dan tak sempat dengan imam, yang tu perlu dikaji, perlu dipelajari. Itu yang lebih utama. Ya, termasuklah tentang persoalan kita orang musafir, berapa lama boleh mendirikan solat jamak secara takdim atau takhir, jamak tamam ataupun jamak yang boleh dikasarkan. Ya, oleh itu tuan-tuan dan hadirat Allah, pandangan yang masyhur 3 hari setelah sampai tempat tu adalah waktu yang masyhur, dikatakan boleh jamak, takdim, takhir dan qasar. Selepas 3 hari kena kembali semula kepada kaedah asalnya. Kalau zuhur 4 rakaat, 4 rakaat lah. Asar 4 rakaat, 4 rakaat lah. Begitulah Isya. Itu pandangan yang masyhur. Namun ada pandangan yang mengizin, membenarkan selama dinamakan kita bermusafir, walaupun lebih 3 hari,
boleh mendirikan solat jamak takdim atau takhir, tamam sempurna ataupun dikasarkan. Yang ni kita nak pegang yang mana? Kita nak pegang yang 3 hari saja, tak ada masalah. Kita yang nak pegang ada di kalangan sahabat yang lebih daripada 3 hari sehingga bertahun nak pegang yang itu, kerana ada sahabat yang melakukannya. Seperti seorang sahabat yang pergi ke Rusia 2 tahun ketika berada di Uzbekistan itu, ia mendirikan solat cara jamak dan qasar. Maknanya apabila ada amalan sahabat mengerjakan seumpama itu, boleh tak dijadikan rujukan? Boleh. Kerana sahabat diumpamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seumpama bintang. Makna boleh dijadikan rujukan, boleh dijadikan pedoman, panduan. Jadi oleh itu ya tuan-tuan, dalam hal seperti itu jangan kita perbesarkan perselisihan pandangan. Yang penting ialah bagaimana sebagai hamba mendirikan ibadat solat. Sama ada nak dibuat secara pendapat yang pertama 3 hari dalam musafir tadi, atau nak ambil pendapat yang lain selama mana bermusafir. Itu perbezaan pendapat. Namun jika kita ada keupayaan untuk melakukannya dengan sempurna, juga tidak menjadi kesalahan. Tanpa mengambil waktu musafir, tak nak qasar, tak nak jamak, nak tamam saja, pun tidak ada menjadi isu pada pandangan pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak ambil pandangan mazhab Hanafi, seolah-olah macam wajib. Kalau musafir kena qasar, kena jamak. Itu pemberian dari Allah, kena ambil. Itu perbahasan mazhab lain pula. Oleh itu ya tuan, apapun yang sangat penting ialah kita mendirikan solat itu. Kaedahnya ikut Syafi'i kah, Hambali kah, Hanafi kah, Maliki kah, yang penting belajar dan tahu selok-belok cara yang dikerjakan oleh imam-imam mengikut pendapat mazhab mereka. Sekadar itu untuk malam ini tuan-tuan, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan kekurangan datang dari saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan segala terkasar bahasa, terlanjur kata. InsyaAllah pada seri akan datang kita akan sentuh tentang puasa, zakat dan seterusnya. Allahu a'lam ma a'lam, wallahu khairum mimma la a'lam. Jika ada perbincangan tuan-tuan, kalau ada perkara yang boleh untuk saya respon dengan izin Allah, saya cuba. Kalau tak mampu, minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.